Kan? 3 orang lah yang belum masuk lagi. Aisyah, Ko Yang Ying dan juga Wong Yik Fong. Betul lah? Betul. Okey. Baik, cikgu rasa kita perlu mula dulu. Sebab kesian kawan kamu yang masuk awal. Okey, Betul. ya. Utama. Apa sesi yang? Wesley suka masuk. Ya, cikgu tahu. Wesley dah masuk. Yang belum masuk, Wong Yik Fong, Ko Yang Ying dan juga Aisyah kan? Okey, sebelum tu cikgu nak ucapkan selamat pagi kepada semua murid cikgu. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat dan tak ada apa-apa masalah kesihatan. Okey, kalau ada masalah kesihatan, tak sihat, demam dan sebagainya, makan ubat. Okey, supaya kamu dapat elakkan daripada pergi ke hospital. Okey, baik. Jadi hari ni bersama Cikgu Rizwan lagi, hari Khamis 17 17 Jun. Kita nak belajar bahasa Melayu. Boleh nampak slide cikgu? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okey, baik. Hari ni kita nak belajar bahasa Melayu. PJ semalam baru 7 orang hantar video. Yang 6 orang tu dia buat masa sesi Google Meet. Bukan. 7 orang buat masa sesi Google Meet. Satu orang hantar video. Lim Wan Yi. Yang lain. Yang lain bila nak hantar video? Sebelum kita mula, cikgu nak ingatkan dulu kerja sekolah tu. Yang lain bila? Sebab yang lain cikgu tengok tak ada respon apa-apa lagi. Tak ada WhatsApp cikgu kot nak tanya apa pun tak ada. Okay, ingat kalau kamu tangguh-tangguh kan nanti kerja makin banyak. Lepas tu nanti akhir nanti dah nak buka sekolah baru kamu sibuk nak buat, masa tu kamu pening. Okay, jadi cikgu ingatkan buat. Okay, buat. Sebab hari ni hari Khamis bahasa Melayu ada, esok tak ada bahasa Melayu. Jadi kamu dah boleh buat kerja yang mana yang tak siap tu. Sabtu Ahad boleh buat lagi. Jadi cikgu harap kamu siapkan jangan tak siap. Okey, baik. Hari ni kita nak tengok bahasa Melayu tajuk peraturan lawatan Tajuk peraturan lawatan. Masih dalam tema 4 dan unit 10. Hari ini kita nak belajar berkaitan dengan 1.6.1 iaitu membaca, memahami dan menakul bahan untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik, puisi atau prosa. Okey, jadi objektif kita hari ini kita nak murid akan dapat berbicara untuk mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 maklumat tersurat dan tersirat dalam teks untuk mendapatkan maklumat bagi membuat rumusan yang betul. Okey, hari ini kita nak belajar kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi kriteria kejayaan dia, murid yang pertama mesti boleh membaca teks dengan lancar. Kemudian murid dapat menyatakan maklumat tersurat dan tersirat. Dan yang ketiga, murid dapat membuat rumusan teks yang dibaca. Okey, kita tengok langkah 1. Pernahkah kamu terlibat dengan lawatan sekolah? Okey, lawatan. Lawatan tu apa? Lawatan tu perihal melawat, mengunjungi ataupun menziarahi. Pernah tak terlibat dengan lawatan sekolah tahun 6? Kamu pernah tak terlibat dengan lawatan sekolah? Entahlah, tak pernah kot. Tak pernah. Damia kata tak pernah. Yang lain? Pernah tak terlibat dengan lawatan sekolah? Ada pergi mana-mana? Cikgu rasa macam pernah lah. Cikgu rasa lah. Tahun bila lah? Masa tu cikgu tak pasti kamu terlibat ke tak. Masa yang pergi kilang apa? Kilang Tauhu dekat Gemencih tu.
Ada pergi tak? Cikgu Jordan Raleigh. Ha? Apa? Jordan Raleigh. Tak jelas Lim Zhang. Jordan Raleigh. Georgian Run. Okey, Georgian Run. Georgian Run tu dia bukan lawatan. Georgian Run tu dia pergi berlari. Lawatan ni macam contoh pergi ke zoo ke kan. Contoh lah kan. Okey, contoh lah cikgu bagi contoh tengok gambar. Yang ni tahun 2019. Tapi yang ni kamu tak ada lagi. Kamu tak terlibat. Ini kelas yang terakhir yang ikut ni kelas Daphne. Kelas Daphne. Masa ni pergi ke Balai Bomba. Balai Bomba Gemencih. Ini last lah cikgu rasa lawatan sebelum COVID. Selepas tu dah ada COVID, dah tak ada lawatan. Okay. Boleh faham tak apa itu lawatan? Lawatan tu kita keluar pergi ke satu tempat untuk mendapatkan ilmu. Dia macam dipanggil sebagai lawatan sambil belajar. Boleh faham? Jadi kelas kamu ada pernah pergi tak lawatan sambil belajar macam ni? Tak pun masa... Tak ada. Masa prasekolah dulu pun tak ada. Prasekolah dulu tak ada pergi lawatan mana-mana. Cikgu saya ada. Saya pergi itu coklat punya itu apa? Kilang coklat. Ah, Adalah tu. Itulah lawatan tu. Lagi yang lain? Ada? Ke yang lain pun sama pergi ke kilang coklat juga? Cikgu saya ada. Pergi mana? Kita ada di prasekolah kita ada pergi tengok ostrich. Okey. Itu. Saya negara. dijaga dia apa? Tu Bawa kita pergi mana tu? Dia bawa kita. Pergi mana tu? pergi chocolate farm dengan farm ostrich. Di mana tu? Ingat tak? Macam Melaka kot. Melaka. Okey. Itu Ada mami punya. Cikgu itu ostrich di Kuala Lumpur. di Kuala Lumpur. Saya itu Kidzania. Oh, Kidzania. Okey, itu contoh lawatan. Itulah contoh lawatan. Okey, jadi kalau kamu pernah pergi lawatan, kamu faham tak? Apakah peraturan yang perlu murid patuhi semasa lawatan? Masa kamu pergi lawatan tu mesti dia ada peraturan-peraturan dia. Kamu masih ingat tak? Apa peraturan yang kamu perlu patuhi semasa lawatan? Masih ingat tak? Mesti ada peraturan dia kan? Macam teacher Gan bawa tu mesti dia ada bagi tahu peraturan-peraturan dia. Ke tak ada bagi tahu apa? Ada. Okey. Kalau kamu kata ada peraturan tu, apa contoh peraturan semasa lawatan tu? Kamu tengok kamu punya tangan tak boleh pergi sentuh. Okey, tangan tak boleh sentuh. Lagi? Tak boleh apa？Pravin 讲，就是不可以乱跑啊，要听那个 teacher 干的话。Dia cakap peraturan tu kita kena pergi jangan sentuh barang. Okey. Lagi? Kita dengar teacher Gan punya arahan. Dengar teacher Gan punya arahan. Okey, lagi? Ada lagi? Jangan pergi mana-mana sendiri. Cakap dengan cikgu dulu. Bagus. Jangan pergi ke mana-mana secara sendirilah. Okey. Jadi kena bagi tahu cikgu dahulu. Lagi? Bagus tu. Pravin, bagus. Pravin masih ingat. Lagi? Dan kita tak boleh sangat bising. Okey. Tak boleh sangat bising. Okey, bagus. Betul tu? Betul? Tak ada salah? Kita tak boleh buat apa-apa kalau tak ada kebenaran orang yang own tempat itu atau cikgu kita. Okey, bagus. Betul. Tak ada salah. Okey, yang lain?
Pravin dengan Aisyah dengan apa dengan Shani sahaja ke yang ada pergi lawatan? Yang lain tak ada pergi lawatan. Jadi Cikgu Ling Hang, Nok Hoi On semua ada datang leh. ada. Tapi kenapa mereka senyap ya tak ada bagi respon? Ke masih tidur? Tak pernah pergi lawatan. Tak, oh Damia tak pernah pergi lawatan. Aduh, kesiannya Damia. Tak apa Damia, nanti sekolah menengah ada peluang. Lepas habis COVID ni insyaAllah lah, okay? Okay, sekejap cikgu nak mesej apa nak letak dekat dalam grup WhatsApp ni. Aisyah dengan Wong Yik Fong Tak masuk-masuk lagi ni. Hai, Aisyah ni tidur lagi ke apa? Okey, baik. Apa yang Pravin cakap tadi dengan Aisyah dengan Aisyah sebut Aisyah tapi tak masuk-masuk. Shanice. Pravin dengan Shani cakap tadi tu semua betul. Tak ada salah. Okey, jadi peraturan-peraturan yang ditetapkan semasa lawatan tu antaranya tak boleh pegang apa-apa sesuka hati. Lepas tu mesti beritahu kepada cikgu yang jadi guru pengiring tu supaya kamu tak hilang dan sebagainya. Nak pergi mana-mana kena bagi tahu. Okey, lepas tu tak boleh bising kena dengar arahan cikgu. Okey, supaya kamu tidak tertinggal dan sebagainya. Okey, itu banyak peraturan semasa lawatan. Sebab apa? Sebab bila kita pergi lawatan, kita bukan pergi satu orang. Kita pergi ramai orang. Betul? Jadi bila ramai orang, kita kena dengar arahan lah. Macam dalam kelas lah. Kalau tak nanti apa-apa jadi susah. Okey? Boleh faham? Itu Boleh. peraturan lawatan. Okey, baik. Jadi cikgu harap semua orang dah faham peraturan lawatan tu macam mana. Okey, jadi kita tengok balik lagi sekali objektif pembelajaran kita hari ni. Apa yang kamu perlu capai ialah kamu mesti boleh berbicara untuk mengenal pasti 3 maklumat tersurat dan tersirat dalam teks untuk mendapatkan maklumat bagi membuat rumusan yang betul. Okey, jadi kita kena fahami konsep mengenal pasti maklumat tersurat dan tersirat dalam teks untuk mendapatkan maklumat bagi membuat rumusan. Apa maksud ni? Okey, kita tengok. Kita tengok contoh ni. Contoh peraturan lawatan. Okey, dia ada bagi peraturan lawatan. Dia kata sila baca arahan ini. Lengkapkan maklumat dalam borang kebenaran ibu bapa atau penjaga. Dapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga. Dapatkan surat pengesahan kesihatan. Surat ini sebagai langkah keselamatan jika berlaku sesuatu dalam perjalanan. Dengan taklimat. Ya, kenapa? Cakap dia pukul 7.49 sudah masuk Siapa? Wong Yik Fong? Yalah. Oh, Wong Yik Fong dah masuk. Nanti guru besar sudah mau marah. Dia punya nama di itu WhatsApp. Oh, sorry. Cikgu tak perasan. Jadi yang tak masuk lagi tadi masa cikgu tanya semua senyap. Sebab tu cikgu Saya pun tak tengok Wan Jifong punya nama. sebab tu cikgu kata kena respon. Yang tak masuk lagi Aisyah seorang lah kan. Ku Yang Ying memang tak masuk kan. Kenapa kita tak nampak Wen Ye Fong join? Kenapa cikgu? Kalau dia join, kita mesti nampak kat bawah tu cakap Wen Ye Fong join. Tadi kan. Tadi tak ada. Tadi tak ada nama sebab tu cikgu letak nama tu. Bukan saya saja cikgu letak. Ya
Okay, dia macam ni Cikgu kena ingatkan semula pada kamu. Kelas Google Meet ni dia tak sama macam kelas di dalam kelas. Okay, jadi kelas Google Meet ni dia melibatkan banyak perkara lah. Cikgu yang mengajar pun cikgu kena buat laporan Kena buat laporan, kena bagi tahu siapa yang masuk, siapa tak masuk. Semua cikgu kena bagi tahu. Jadi cikgu tak boleh tipu. Sebab tu kalau kamu tak dapat masuk, kamu kena bagi tahu cikgu apa masalah kamu. Contoh internet tak ada ke kan. Tak ada masalah, cikgu tak marah pun kalau tak masuk sebab tak ada internet. Nak buat macam mana? Kan? Sebab sebab internet ni benda yang kena beli pakai duit. Okay, bukan semua orang kaya ada duit nak beli internet dan sebagainya. Jadi kalau ya, Tapi satu-satu cikgu cakap kita ambil banyak reason nak cakap. ya. Banyak sebab dia macam ni lah. Dia kalau kamu ada masalah betul-betul, kamu cakap betul-betul, cikgu boleh terima. Tapi bila kamu mula menipu, itu yang cikgu mula tak percayakan kamu tu. Kamu kata okey cikgu saya tak ada internet, saya tak boleh ni, tapi dalam masa yang sama kamu ada main game online. Jadi bila main game online dia pakai internet. Dekat situ kamu dah menipu. Itu yang cikgu-cikgu mula tak percayakan kamu. Kan? Jadi semua ni dia sebenarnya boleh ada tolak ansur, boleh apa orang cakap, boleh bawa bincang lah. Tapi kalau kamu tak bagi kerjasama, susah lah. Okay, sebab untuk PDPR ni, kita belajar dari rumah ni, dia jadi satu benda yang sangat penting. Kalau kamu tak masuk, dia akan jadi satu masalah. Okay, sebab tu cikgu kata kamu mesti masuk. Okay. Dan bila dalam kelas kamu kena terlibat dengan aktif. Terlibat dengan aktif ni maksudnya apa? Bila cikgu tanya, kamu jawab lah. Jangan kamu diam je. Kamu setakat masuk Google Meet, kamu on Google Meet, lepas tu kamu letak aja telefon ke laptop ke dekat atas meja, kamu pergi baring dekat katil. Contoh. Sebab tu kamu tak buka kamu punya webcam. Jadi ramai murid yang buat macam tu. Bila ramai murid yang buat macam tu, seolah-olah dia masuk kelas Google Meet tu tak ada apa. Macam masuk dalam kelas tapi tidur. Macam tu lah. Jadi apa fungsi masuk Google Meet tapi tak dapat apa-apa? Baik tak payah masuk. Betul tak? Dia seolah-olah macam tu lah. Sebab tu cikgu kata, bila cikgu bagi arahan, cikgu tanya apa-apa, kamu kena respon lah. Dia kena anggap macam kelas di dalam kelas lah. Macam bersemuka di dalam kelas. Tak adalah kita macam sekarang cikgu rasa macam cikgu cakap sorang-sorang. Sebab muka kamu pun cikgu tak nampak. Cikgu cuma bayangkan macam kamu depan cikgu je lah. Dengar tak dengar cikgu tak pasti lah. Sebab tu kadang-kadang cikgu asyik petik nama kamu, tanya kamu sebab cikgu nak kamu sentiasa dapat mendengar apa yang cikgu cakap. Okay, sebab bila cikgu tak petik nama kamu, kamu buat benda lain. Macam semalam, PJ. Kenapa PJ tu cikgu asyik suruh hantar video tu? Sebab cikgu nak tengok kamu buat kerja tu. Kalau kamu tak buat video, mana cikgu tahu kamu buat ke tak? Masa buat sesi Google Meet pun ramai yang tak nak buka webcam. Itu yang kadang cikgu rasa frust tu. Macam pengakap semalam pun sama juga. Okay, cikgu suruh buat video. Sebab apa? Sebab kalau cikgu suruh sorang-sorang, nanti semua krik-krik. Tahu apa maksud krik-krik? Tengok. Sekarang pun krik-krik. Cikgu tanya pun senyap lah. Tak tahu. Tak tahu krik-krik. Tak tahu. Tak. Tahu Tahu apa krik-krik tu Aisyah? Apa ni Damia? Asyik sebut nama Aisyah lah. semua macam senyap. Semua macam senyap kan. Bila tanya seorang pun tak bagi respon. Senyap je macam cikgu cakap seorang-seorang. Itu yang dipanggil krik-krik tu. Jadi kamu kena faham lah. Cikgu buat kerja ni kena ada bukti kamu ada masuk. Jadi kalau kamu tak masuk, cikgu terpaksa kena cakap kamu tak masuk. Tak boleh cakap kamu masuk. Macam Ku Yang Ying, kita faham. Ku Yang Ying dia ada masalah. Dia tak dapat join. Jadi cikgu pun dah tak tahu nak bantu dia macam mana. Kan? Dia pun tak nak masuk melalui Google Meet.
Kalau dia masuk Google Meet, okey lah. Okey, lepas tu cikgu dah letak bahan dekat Google Classroom, pun cikgu tak tahu dia masuk ke tak dalam Google Classroom. Dia tak ada contact cikgu, dia tak ada bagi tahu cikgu. Cikgu pun dah tak tahu nak contact dia macam mana. Sebab sekarang masih COVID, kita tak boleh keluar sesuka hati. Jadi apa-apa masalah boleh bagi tahu, boleh bincang dengan cikgu. Cikgu okey je. Minggu ni macam mana hantar kerja rumah masih sama tunggu sekolah buka. Ya, tunggu sekolah buka. Belum ada apa-apa arahan yang kata kamu perlu hantar ke sekolah. Sebab kes masih 4,000, 5,000, masih 5,000 lah. Sebab di Gemencir pun dah banyak kes Di Gemencir pun banyak kes. Jadi elakkan lah. Kalau boleh elakkan lah. Sebab tu cikgu kata kamu konsisten. Tetap buat kerja yang cikgu suruh buat. Kalau kamu kata nanti nak hantar baru buat. Nanti kamu serabut lah. Tahu apa maksud serabut? Macam panik. Panik lah sebab banyak kerja tak siap. Betul tak? Betul. Jadi ada masa siapkan je. Siapkan. Cikgu nak tengok ke, cikgu tak tengok ke, nak hantar ke tak hantar ke, nombor 2. Yang penting nombor 1 kamu siapkan. Kebanyakan kerja cikgu bagi semuanya buat secara online je. Kalau macam kerja bahasa Melayu adalah kena tulis dalam buku. Tapi kalau yang lain macam PJ, cikgu semua buat online je. Tak ada kena hantar apa-apa. PJ senang. Sebab tu cikgu nak kamu buat masa Google Meet, tapi ada yang tak buat. Suruh hantar video, tak hantar. Lepas tu nanti cikgu nak letak kamu punya PBD, nak letak apa? Nanti jangan marah cikgu kalau kamu punya PBD ada masalah. Kamu sendiri yang tak nak pergi kerjasama. Tu yang susah. Okey, selesai sesi beletih pagi ni. Dah ambil masa berapa minit dah beletih. Okey, jadi macam mana kita nak kena pasti maklumat tersurat dan juga tersirat. Kamu dah faham, kita dah belajar dalam cara nak buat ulasan. Kalau nak tengok isi tersurat, apa yang dia bagi, betul tak? Betul. Okey, contoh dekat sini dia bagi lengkapkan maklumat dalam borang kebenaran ibu bapa atau penjaga. Itu isi tersurat dia. Lengkapkan maklumat dalam borang kebenaran ibu bapa atau penjaga. Tapi isi tersirat dia apa pula? Kalau isi tersirat dia kata kunci dia kenapa lah? Kenapa perlu lengkapkan maklumat? Siapa boleh bagi tahu? Kenapa perlu lengkapkan lengkapkan maklumat dalam borang kebenaran ibu bapa? Apa maksud maklumat? Maklumat macam information ibu bapa. Contoh? Macam nama dia, gender dia, umur dia, pekerjaan dia. Yang paling penting? Yang paling penting IC dia. IC. Address Okey, address. Lagi satu? Kebenaran. Tak, maklumat. Nombor telefon. Ya, pandai. Baru masuk Aisyah. Hey. Saya dari tadi tengah cikgu membebel pasal kerja sekolah. Saya diam je. Oh, iya ke dari tadi? Okey, baik. Dah mana lah tadi? Nombor apa yang penting? Apa yang penting? Okey. Apa yang paling penting dalam borang maklumat ibu bapa tu? Nombor 1 ialah nombor telefon. Paling penting. Sebab apa? Kalau jadi apa-apa dekat kamu semasa lawatan, sekolah perlu telefon mak ayah kamu. Jadi kalau tengok dekat dalam tu nama penuh ada. IC ada. Alamat ada. Nombor telefon tak ada. Macam mana nak cakap? Nanti cikgu tu ambil dia punya anak pergi lawatan Jadi sebab tu cikgu kata yang paling penting dalam maklumat setiap borang tu ialah nombor telefon. Itu paling penting. Nombor yang boleh dihubungi. Okey, jadi nombor telefon jangan letak nombor-nombor yang tipu-tipu lah. Contoh dia kata, tak payahlah letak nombor telefon yang betul. Contoh letaklah nombor telefon orang lain ke, letaklah nombor yang salah. Sebab nombor telefon sangat penting Kalau jadi apa-apa kecemasan, benda kecemasan. Contoh lah, kamu pengsan lah, tiba-tiba pengsan. Semasa lawatan kamu pengsan. Jadi masa lawatan tu bila dah pengsan, cikgu pun jadi panik. Nak buat macam mana ni? Dia ni ada sakit apa-apa ke?
Jadi kalau ada nombor telefon, boleh telefon mak dia. Dia ni ada masalah apa ni? Tiba-tiba pengsan. Contoh. Jadi itu pentingnya nombor telefon tu. Jadi isi tersirat dia, mengapa kita perlu lengkapkan maklumat dalam borang kebenaran tu? Sebab kita nak murid tu senang dihubungi. Family dia ataupun keluarga dia tu senang dihubungi kalau terjadi apa-apa semasa lawatan. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, kita tengok yang kedua. Dapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga. Okey, itu tersirat dia. Mengapa perlu dapatkan kebenaran bertulis? Apa Cikgu, maksud kebenaran bertulis? saya nak tanya. Oh, kamu nak tanya. Okey. Yang lain ada tak yang boleh bantu sebelum cikgu cerita? Kebenaran tulis. Kebenaran bertulis. Apa maksud kebenaran bertulis? Kebenaran bertulis. Kebenaran bertulis tu, contoh, bila kamu nak pergi mana-mana pertandingan ke, mana-mana tempat yang cikgu perlu bawa kamu. Kena tanda tangan. Ya, ibu bapa kamu kena isi satu borang, ditulis borang kebenaran. Perasan tak? Ibu bapa kamu kena tanda tangan, tulis nama contoh saya, nama ayah kamu, bapa kepada, siapa, memberi kebenaran supaya dia dapat menyertai lawatan ke apa-apa. Lepas tu, ayah dia akan tanda tangan dekat bawah. Itu dipanggil kebenaran bertulis. Apa maksud kebenaran bertulis tu? Kebenaran bertulis tu ialah ibu bapa kamu bagi kebenaran untuk kamu terlibat dengan program ataupun lawatan tu. Jadi kalau apa-apa terjadi, tak boleh salahkan sekolah Cikgu, semata-mata. Cikgu itu yang buat dia beri lawatan tu. Sebab ayah dia dah bagi kebenaran. Dalam setiap program ataupun lawatan, dia ada peraturan. Jadi kalau apa-apa yang terjadi, contoh ini yang pernah terjadi kepada cikgu pada tahun 2014, tak salah cikgu. Cikgu pergi ke lawatan di Keluang. Nama tempat tu UK Farm. Dia ladang kambing. Okey, ladang kambing di UK di Keluang, Johor. Masa tu cikgu dengan sekolah lama cikgu. Okey, apa yang merisaukan cikgu pada masa tu, kami berhenti dekat rehat dan rawat, R&R. Kan atas highway kan, lebuh raya kan ada tempat rehat. Ada. Okey. Masa berhenti dekat tempat rehat tu, apa yang terjadi? Murid ni dia lintas jalan tanpa tengok kiri kanan tau. Dia turun bas, dia terus lintas jalan nak pergi tandas masa tu. Jadi masa tu cikgu sangat panik lah. Cikgu dah tunggu dekat bawah, dah tunggu nak tengok kiri kanan nak suruh murid lintas. Tiba-tiba dia turun, dia terus lintas. Kereta nyaris-nyaris nak langgar dia. Cuba kamu bayangkan kalau kereta tu langgar dia. Cikgu, apa tu nyaris-nyaris nak langgar dia? Nyaris-nyaris maksudnya hampir-hampir. Oh, dia macam fast mari dan dia stop Sikit lagi nak langgar. Dan murid tu dah terduduk, dah terjatuh lah. Cuma tak ada luka apa-apa lah. Radio, cikgu, saya marah dia. Kalau kamu dekat tempat cikgu, apa yang kamu rasa masa tu? Masa tu macam risau. nak sudah livekan satu live. Oi, cikgu rasa sangat risau. Sebab apa? Kalau terjadi apa-apa dekat kamu tu, nanti ibu bapa kamu mesti akan salahkan cikgu sebab tak jaga anak dia dengan baik. Sebenarnya cikgu dah jaga anak dia dengan baik, tapi anak dia tak nak dengar cakap. Itu je. Apa sudah bagi kebenaran kepada cikgu? Dia tak nak dengar cakap. Sebab tu pentingnya kena dengar cakap semasa lawatan ni. Okey. Jadi dapatkan kebenaran bertulis tu maksudnya bukan hanya cakap mulut lah. Bukan cakap mulut. Cakap mulut dia kebenaran lisan. Kebenaran lisan ni contoh macam kamu tanya ayah kamu, ayah boleh tak saya nak pergi lawatan? Ayah kamu kata boleh. Okey, kamu pun pergilah lawatan. Bila kamu pergi lawatan, tiba-tiba jadi apa-apa, ayah kamu kata, kenapa ni? Kenapa pergi lawatan? Siapa suruh pergi lawatan? Lepas tu nanti kamu pun cakap, ayah lah bagi kebenaran. Ayah tak ada cakap pun. Tiba-tiba ayah kamu cakap macam tu. So, kamu nak tunjuk apa bukti?
Tak ada Kata bukti. tak ada bukti sebab tak ada benda bertulis. Bila ada kebenaran bertulis, ayah kamu sudah tanda tangan, jadi itu sebagai bukti. Jadi masa tu ayah kamu tak boleh nak cakap, dia tak ada cakap bagi boleh pergi pun. Ni ada tulis. Kata encik bagi kebenaran kepada anak encik untuk pergi ke lawatan. Itu sebagai bukti. Okey, sebagai bukti. Sebab tu pentingnya kebenaran bertulis tu. Jadi mengapa perlu dapatkan kebenaran bertulis? Kalau jadi apa-apa kebenaran, apa-apa kemalangan ataupun apa-apa kecelakaan, jadi itu sebagai bukti kata ibu bapa membenarkan anak dia pergi. Okey. Jadi tak boleh salahkan sekolah 100% dan kita kena selidik apa punca berlaku kemalangan dan sebagainya tu. Kebiasaannya punca berlaku kemalangan semasa lawatan ni semua sikap murid dia tak nak dengar cakap. Sebab tu sangat penting dengar cakap. Okey, yang ketiga, dapatkan surat pengesahan kesihatan. Yang ni pun sangat-sangat penting. Okey, dapatkan surat pengesahan kesihatan. Apa maksud? Macam detail dia punya sakit, apa dia ada, apa penyakit. Yes, apa masalah kesihatan yang dia ada. Contoh, dia ni ada masalah asma. Tahu apa itu asma? Tak boleh minum ice water. Bukan. Asma ni dia berkaitan dengan pernafasan. Okey, pernafasan. Dia ni ada masalah pernafasan. Dia tak boleh panik. Kalau panik tiba-tiba nanti dia jadi sesak nafas. Kan? Dia kena pakai gas tu. Pss, pss. Pernah tengok tak? Ada Pernah, kakak. pernah. Ada tak dalam kelas kita yang ada masalah ni? Tak ada. Ada Tak ada. Tak ada. Tak mau. Okey, tak ada bagus lah. Kalau orang yang ada masalah asma ni dia sangat bahaya. Saya ada. Okey, yang ada masalah asma ni dia sebenarnya sangat-sangat berbahaya sebab dia berkaitan dengan pernafasan. Jadi kalau dia tak dapat bernafas dengan baik dia boleh mati. Jadi asma ni sangat penting. Asma lagi satu alergik. Okey, alahan. Tahu apa itu alahan? Alergik. Macam allergic to peanut butter yang setengah Ya betul. Dia tak boleh makan sesuatu ke, dia tak boleh buat sesuatu nanti dia alergik. Macam ada anak murid cikgu dulu. Masa tu perkemahan, dia tak boleh kena gigit nyamuk. Pelik kan, dengar macam pelik kan. Dia kalau Cikgu, kena Kalau digigit nyamuk, dia punya muka akan macam ada merah-merah big-big. dia jadi bengkak. Macam kena gigit tebuan tu. Macam kena gigit lebah tau. Dia jadi bengkak. Muka dia bengkak-bengkak jadi biji-biji. Teruk badan dia jadi teruk. Takut. Macam kena apa. Padahal kena nyamuk pun. Ada orang yang macam tu. Ada orang dia tak boleh kena asap ubat nyamuk pun ada juga. Boleh mati tak. Dia tak boleh bernafas dan sebagainya. Itu yang berkaitan dengan luaran lah. Kalau makan tu ada juga yang tak boleh makan seafood. Kan tak boleh makan apa udang, sotong, kerang dan sebagainya tu nanti dia jadi gatal. Kan? Cikgu, ada tak orang yang tak allergic kepada apa-apa? Ada. Itu yang tak ada masalah kesihatan lah. Yang ada alergik ni yang kena sahkan dia ada masalah kesihatan tu. Sebab tu kena dapatkan surat pengesahan kesihatan. Ada juga orang yang sakit jantung. Sakit jantung. Dia pergi program ataupun lawatan untuk buat aktiviti lasak. Contoh aktiviti macam flying fox. Tahu flying fox? Apa itu flying fox? Apa itu flying fox? Flying fox yang naik dekat satu tower, satu menara, lepas tu dia turun dengan tali tu. Zip line. Pernah tengok tak? Ada di movie. Okay. Kalau buat aktiviti macam tu, contoh murid tu ada masalah jantung, tiba-tiba naik-naik tu dia rasa macam wah terkejut, boleh mati. Jadi sebab tu kalau siapa ada masalah kesihatan, yang kritikal lah, kalau yang biasa-biasa macam demam tu pun kena ada surat juga. Supaya dia tahu. Tapi sebaiknya kalau demam tak payah pergi lah. Pergi pun buat apa tak sihat kan. Nanti duduk dalam bas muntah dan sebagainya, menyusahkan orang lain dan menyusahkan diri dia juga.
Jadi sebab tu pentingnya surat pengesahan kesihatan ni. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu kamu ni tak ada apa-apa masalah kesihatan. Kalau ada masalah kesihatan, kamu kena berhati-hati ya. Kena bawa Tapi ubat yang secukupnya. Ya? kenapa sekarang tak ada? Kenapa sekarang tak ada? Tak ada apa tu? Pengesahan kesihatan tu, surat. Ada. Ada. Tapi prasekolah dan sekarang tak ada? Yang tu cikgu tak pasti. Tapi kalau pergi lawatan, mesti kena bagi tahu kalau ada sakit. Kalau tak ada pengesahan kesihatan tu, kalau orang tu tak ada sakit, okey lah. Tapi kalau orang tu ada sakit, dia tak bagi, contohlah, dia tak nak join, dia tak nak terlibat dengan program tu, dia kena bagi tahu. Contoh, ah ini bukan lawatan lah. Ini contoh macam program merentas desa ke kan. Kamu tak nak terlibat. Kamu cakap, cikgu saya tak boleh lari. Sebab apa? Sebab saya ada masalah kesihatan. Apa bukti kamu ada masalah kesihatan? Kamu kena bagi tahu dekat cikgu ataupun kena tunjuk dekat cikgu surat doktor yang mengatakan kamu tak sihat. Faham tak? Faham? Kalau tidak, nanti semua orang cakap saya tak boleh cikgu. Saya ada masalah kesihatan. Apa masalah kamu? Saya cepat penat. Mana surat doktor? Tak ada. Tipu lah. Sebab tu penting surat pengesahan kesihatan tu. Okey. Ini contoh lah. Contoh. Macam mana cara kita nak tengok, nak kenal pasti isi tersurat dan juga isi tersirat. Boleh? Isi tersirat senang je. Kita letak mengapa ataupun kenapa. Kenapa kena ada benda ni? Kenapa kena ada ni? Okey. Jadi kita nak baca teks. Okey, cikgu nak seorang baca teks. Saya. Yang atas tu. Okey, Pravin baca yang atas tu. Peraturan lawatan. Okey. Sila baca arahan ini. Lengkapkan maklumat dalam borang kebenaran ibu bapa atau penjaga. Dapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga. Dapatkan surat pengesahan kesihatan. Surat ini sebagai langkah keselamatan jika berlaku sesuatu dalam perjalanan. Dengar taklimat daripada pihak sekolah bersama-sama dengan ibu bapa atau penjaga. Bawa peti kecemasan yang mengandungi ubat dan peralatan asas yang lengkap. Pastikan alat pemadam api terdapat dalam kenderaan yang digunakan. Okey, terima kasih Pravin. Seterusnya untuk bawah tu ada dialog. Saya nak Izuni. Ui, dia dah pilih siap dah. Okey, baik. Okey, Aisyah, Izuni. Lagi yang lain? Siapa Damrong? Shanice. Siapa nak jadi damrong? Damia, Limanye, Bonting boy, bangun. Jom. baca Cepat. ni. Cikgu, saya mau damrom. Okey, lokoi on damrong. Lagi yang lain? Cepat, siapa Islah? Pravin. Cepat. Islah, Ganesan, Sarmila, Ganesan. Siapa mau Ganesan? lah. Pravin, Daniel. anak lelaki Ganesan, cepat. San. Okey, tak apa. Tak boleh baca pun tak apa. Tak boleh fikir lagi pun tak apa. Yang penting baca je dulu. Okey, damrong. Okey, mula dulu. Damrong. Islah, sudah kan kamu membaca maklumat pada papan Samila siapa? kenyataan? Okey, Islah. Siapa Islah? Siapa Islah? Apa? Okey, Limonji. Ya, sudah. Maklumat itu. Okey, Ganesan. Kita mesti mendapatkan. Okey, Izuni. Mengapakah kita perlu mendengar taklimat daripada pihak sekolah, Samila? Okey, Samila. Samila tak ada. Tak tahu nak cakap apa. Okey, Islah. Kita juga perlulah memastikan peti kecemasan sentiasa dibawa kerana Okey, yang terakhir Daniel. Okey, baik. Semua dah baca. Yang lain cikgu tak pasti sebab senyap. Okey, sekarang kita kena buat perbincangan sikit lah soal jawab. Okey, kita tengok.
kita tengok dia perlu lengkapkan dialog ni. Jadi nak lengkapkan dialog ni dia perlu buat rumusan. Kalau kamu tengok dekat dalam peraturan tu, okey, kalau kamu tengok dekat peraturan tu, ada berapa peraturan? 6. Ada 6 peraturan yang perlu dipatuhi oleh murid semasa lawatan. Okey, kita tengok Nombor 1, Damrong. Islah, sudahkah kamu membaca maklumat pada papan kenyataan? Islah jawab, ya, sudah. Maklumat itu apa? Apa maklumat pada papan kenyataan tu? Maklumat itu macam Maklumat itu tentang apa? maklumat itu tentang peraturan lawatan. Okey. Yang ni yang kamu kena fikir sikit lah, kena fikir. Jadi kita tengok balik. Tadi cikgu dah cakap, isi tersurat apa yang dia bagi. Apa yang dia bagi. Isi tersirat pula Apa yang kita tulis. Kita sendiri tinggalnya. kita kena fikir sikit. Kenapa kena lengkapkan maklumat dalam borang kebenaran? Kenapa kena dapatkan kebenaran bertulis? Kenapa kena dapatkan surat pengesahan kesihatan? Okay, kenapa kena dengar taklimat? Tadi cikgu dah cakap, kenapa kena dengar taklimat? Supaya tak ada apa-apa jadilah. Jadi kita kena clear dengan apa yang kita nak buat tu nanti masa lawatan tu. Jadi kalau cikgu cakap, okey, kita semua kena berkumpul di sini pada pukul 8 pagi. Kalau kamu tak dengar taklimat tu, nanti kamu datang pukul 9, orang dah pergi, kamu kena tinggal. Okey, sebab tu kena dengar taklimat. Lepas tu ada cakap lagi taklimat, cikgu cakap, okey, masa naik atas bas, pastikan duduk di tempat yang telah ditetapkan. Contoh, Pravin kena duduk depan, naik bas terus duduk depan. Tiba-tiba Pravin tak dengar taklimat. Masuk bas, pergi duduk belakang. Apa jadi? Cikgu marah. Kena marah. Tu yang dimaksudkan dengan dengar taklimat betul-betul loh. Tapi semua murid nak duduk belakang, tak nak duduk depan. Yelah, tapi kalau dah semua duduk belakang, siapa nak duduk depan? Nanti tempat duduk tak cukup ke, tak dapat nak Cikgu, tentukan. mereka suka dia suka duduk di itu. Ada 4 orang punya itu. Kamu tak mau pergi ke depan? Itulah. Jadi sebab tu kena dengar taklimat. Okey, yang kelima. Bawa peti kecemasan yang mengandungi ubat dan peralatan asas yang lengkap. Ini dia punya isi tersurat. Kalau isi tersirat dia, mengapa perlu bawa peti kecemasan? Kenapa kena bawa peti kecemasan? First aid tu. Kenapa? Supaya ada orang macam berluka. Apabila orang ada macam berluka, Cedera. Cedera, kita boleh ambil peti kecemasan dan tolong dia. Betul tu. Okey, jadi peti kecemasan ni kita guna untuk rawatan awal lah. Rawatan awal. Tahu apa maksud rawatan awal? Early treatment. Kalau contoh tiba-tiba kaki kamu luka kan. Kaki kamu luka, jatuh dan luka. Bolehlah guna peti kecemasan tu untuk buat rawatan awal. Contoh kita basuh dulu luka tu. Kemudian kita lap. Kemudian kita letak ubat. Kemudian kita balut dulu luka tu. Lepas tu yang lain-lain tu kita boleh bawa pergi ke klinik atau ke hospital untuk dapatkan rawatan yang selanjutnya daripada doktor. Contoh luka tu besar, kena jahit. Kena pergi klinik kena pergi hospital Cikgu tak boleh jahit kan? Nanti jadi masalah lain pula sebab cikgu bukan doktor. Yang penting rawatan awal tu ada lah. Okey. Tu penting dia peti kecemasan tu untuk dapatkan untuk memberikan rawatan awal lah kepada murid yang cedera dan sebagainya. Dan yang terakhir, pastikan alat pemadam api terdapat dalam kenderaan yang digunakan. Kenapa kena ada alat pemadam api dalam kenderaan pula? Kerana
So, kita pergi macam perkemahan dan ada api. Kita boleh pergi kereta ambil tu pemadam api dan hapuskan api itu. Okey, itu kalau perkemahan. Kalau pergi lawatan, kita naik bas. Contoh naik bas. Kenapa perlu ada alat pemadam api di atas bas tu? Supaya bila ada Kalau berlaku, kalau langgar orang Okey. kalau kita ada tengok macam api, kita ambilkan pemadam api tu dan menghapuskan api lah. Oh, okey, baik. Sebenarnya, kenderaan sekarang ni, setiap kenderaan mesti kena ada pemadam api. Itu yang sepatutnya. Sebab kalau kamu tengok sekarang berita banyak kemalangan yang melibatkan kenderaan terbakar. Pernah dengar kenderaan terbakar? Ada? Kereta terbakar, bas terbakar dan sebagainya. Jadi macam mana cara nak padam api kereta yang terbakar, bas yang terbakar tu? Melainkan dengan guna pemadam api lah. Okey, sebab bila kenderaan terbakar ni dia melibatkan petrol tau. Tahu apa maksud petrol? Gas. Dekat kereta tu ada petrol. Kalau padam pakai air je dia tak jadi. Dia kena ada pemadam api yang khas untuk padam api tu. Saya tak faham lah kenapa kita sikit-sikit api letak air sudah hapus. Tapi macam kenderaan langgar kita guna air tu api tu jadi besar saja. Yes, sebab dia tak sama punca kebakaran dia tu. Kalau air, kalau kita guna air takut nanti dia jadi lagi besar. Jadi lebih besar. Sebab contoh kalau terbakar dekat rumah, kita ambil kertas, kita bakar kan. Contoh kita ambil satu kertas, kita bakar. Dia tak ada melibatkan minyak. Betul, tak ada minyak, tak ada petrol dan sebagainya kan. Jadi senanglah nak padam. Tapi kalau dia ada minyak, ada petrol, susah nak padam. Okey, susah nak padam. Jadi dia kena guna pemadam api yang lain. Contoh pemadam api yang jenis serbuk ke, okey. Dia ada macam-macam jenis pemadam api. Itu yang kamu kena tahu juga. Kelas ada. Ya, betul. Jadi penting ada benda-benda tu. Okey, itu isi tersirat yang kamu kena fikir. Okey, jadi macam mana Islah nak jawab? Ya, sudah. Maklumat itu tentang peraturan lawatan. Okey, baik. Seterusnya, Ganesan. Kita mesti mendapatkan. Cuba cari dekat dalam peraturan lawatan ni apa yang ada perkataan dapatkan tu. Kita mesti dapatkan Kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga. lagi? Perlu dapatkan apa lagi? Surat pengesahan kesihatan. Surat ini sebagai langkah keselamatan jika berlaku sesuatu dalam perjalanan. Okey. Kita perlu dapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga dan surat pengesahan kesihatan. Serta mendengar taklimat daripada pihak sekolah bersama-sama dengan ibu bapa atau penjaga. Okey. Lepas tu Izuni tanya, mengapakah kita perlu mendengar taklimat daripada pihak sekolah? Sarmila. Jadi Sarmila perlu jawab apa? Kita perlu mendengar taklimat daripada pihak sekolah kerana bukan kerana supaya tidak jadi apa-apa Jadi apa-apa? Perkara yang tak baik. Perkara yang tidak diingini ke, perkara yang tak baik ke apa. Okey. Kita perlu mendengar taklimat daripada pihak sekolah supaya kita lebih jelas dengan perjalanan aktiviti lawatan yang akan dijalankan. Oleh itu, kita tidak terpinga-pinga atau tidak tahu apa-apa semasa lawatan kelak. Jadi, kamu kena dengar taklimat tu supaya kamu tahulah tentang perjalanan lawatan tu. Kita nak pergi pukul berapa, kita nak berhenti makan dekat mana, dan sebagainya. Selalunya dia akan bagi tahu semasa sesi taklimat tu. Kita akan bertolak dari sini, dari sekolah sampai ke sana pada pukul berapa, dia akan bagi tahu. Jadi kamu kena dengar betul-betul. Aku panggil apa Treatment. Treatment, rawatan.
Okay. Thank you, cikgu. Okey, baik. Seterusnya, kita juga perlulah memastikan peti kecemasan sentiasa dibawa kerana Jika berlaku yang berluka itu boleh dapat rawatan awal. okey, Pravin bagus. Damia? Damia nak cakap apa tadi? sama macam Sama macam Pravin. Okey. Jika berlaku apa-apa kemalangan atau kecederaan, kita boleh gunakannya untuk rawatan awal sebelum dibawa ke hospital. Jadi yang terakhir. Jadi, kita mesti memahami 6 Peraturan lawatan. lawatan. 6 peraturan lawatan yang telah ditetapkan sebaiknya. Okey, itu yang kamu perlu faham berdasarkan peraturan lawatan ni. Okey. Dia dah bagi isi tersurat, kamu kena fikir sikit lah sebab tu dia ni soalan yang fikir sikit lah ni. Mengapakah kita perlu mendengar taklimat? Kalau yang ni, ya sudah maklumat itu ini isi tersurat. Kita mesti mendapatkan ni pun isi tersurat. Semua yang ada dalam peraturan ni. Tapi yang ni, kalau yang ni mengapakah ini isi tersirat. Yang ni pun sama. Kita perlu memastikan peti kecemasan sentiasa dibawa kerana ni pun sama isi tersirat. Dan terakhir isi tersurat. Okey. Rasa-rasa boleh faham apa yang kita belajar hari ni? Boleh. Okey, berdasarkan petikan ni kita boleh keluarkan isi tersurat dan juga isi tersirat. Okey, jadi rumusan yang kemahiran yang kita belajar. Kita belajar apa hari ni? Kemahiran apa tadi? Kita belajar pasal apa tu taklimat tu. Kemahiran dia, kemahiran. Kita kan dah belajar bahasa Melayu ada berapa kemahiran. Apa kemahiran yang kita belajar hari ni? Mendengar. Mendengar dan Bertutur. bertutur. Okey, mendengar dan bertutur. Jadi kemahiran dia kita belajar kemahiran berbicara. Sebab tu tadi kita berbual-bual lah. Okey, untuk mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 maklumat tersurat dan tersirat dalam teks untuk mendapatkan maklumat bagi membuat rumusan yang betul. Okey. Kerja kamu. Buku kerja. Buku kerja tahu buku kerja? Tahu. Okey, buku kerja muka surat 26. Buat Yang warna macam pink-pink sikit. Yelah buku tu lah. Buku ni. Ni. Boleh nampak? Okey. Cikgu, nampak Ya. kamera cikgu. Ya, kenapa Pravin? Saya tak nampak kamera cikgu. Kamu tak nampak kamera cikgu? Sekarang nampak. Okey, ni. Buku ni. Boleh nampak? Jangan kata cikgu buku ni dah hilang Okey. Buku ni buat muka surat 26, bina ayat. Dekat situ ada gambar pergi lawatan lah. Tengok tu. Apa yang dia buat. Jadi cikgu rasa semua orang boleh relate, boleh kaitkan dengan apa yang kita belajar tadi. Jadi kita belajar tadi berkaitan dengan apa? Peraturan lawatan. Peraturan lawatan kan. Jadi dekat gambar ni dia ada berkaitan dengan peraturan lawatan juga tu. Okey, muka surat 26 tu. Mereka nak pergi lawat ke mana tu? Cikgu tunggu. Siapa cikgu ada pesan suruh buat suruh sediakan buku tu kan? Cuba tengok muka surat 26 tu. Ke rumah orang tua. Ke rumah orang-orang tua. Jadi kalau kamu tengok gambar tu, kamu kena keluarkan dia punya kata kerja. Boleh faham? Keluarkan kata kerja. Boleh. Keluarkan kata kerja, lepas tu letak nama lah sebagai subjek. Letak nama sebagai subjek, lepas tu keluarkan kata kerja dia, lepas tu apa keterangan ataupun pelengkap yang kamu boleh tambah pada ayat tu. Pastikan buat ayat yang lengkap Jangan ayat yang tidak lengkap. Ingat mulakan ayat mesti dengan huruf besar. Habis ayat letak nota. Okey, cuba buat. Okey, cuba buat. Nanti jawapan dia apa semua kita bincang semasa di sekolah. Okey. Kenapa cikgu tak buka Padlet? Padlet.
Kita sains guna tu untuk hantar kerja rumah. Wah, cikgu tak pasti pula macam tu. Cikgu Nefa, dia selalu panggil kita upload pergi Padlet. Senang je. Oh, upload kerja yang kamu dah tulis tu letak dekat Padlet. Cikgu buat satu room untuk kita dan letak nama kita dan kita sendiri post untuk cikgu, cikgu tengok je. Oh, okey juga macam tu. Nanti cikgu cuba buat macam tu. Okey? Okey. Okey, baik. Itu saja untuk hari ni. Ada nak tanya apa-apa sebelum kita tamatkan kelas? Tak ada. Tak ada Cikgu nak tanya balik. Apa kerja kita apa kerja kamu kena buat hari ni? Buat buku aktiviti muka surat 26 bina ayat. Okey, buat buku aktiviti muka surat 26 bina ayat bahagian A. Satu sahaja Jangan buat bahagian B, C yang lain-lain tu. Buat A sahaja. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, kalau boleh itu saja untuk hari ni. Terima kasih kepada kamu semua kerana dah bagi kerjasama. Okey. Kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa siapkan kerja-kerja cikgu, kerja bahasa Melayu dan kerja PJ Okey? Boleh? Okey. Itu saja. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Rizal. Cikgu Rizwan. Okey, sama-sama. Terima kasih Cikgu Izwan. Okey, sama-sama. Sama-sama.